Liz, kamu tengah buat apa tuh? Hai Azra, saya tengah baca laman web berkenaan virus influenza A H1N1. Oh, boleh kamu kongsikan sedikit mengenai virus tersebut? Sudah tentu. H1N1 adalah sejenis penyakit berjangkit pada saluran pernafasan yang disebabkan oleh virus influenza A. Ia merupakan sebahagian daripada influenza bermusim. Ini disebabkan cara jangkitan, tanda-tanda jangkitan, dan risiko untuk mendapatkan jangkitan dan komplikasi akibat influenza A adalah serupa dengan influenza bermusim. Bagaimana pula dengan gejala atau tanda-tanda jika seseorang itu dijangkiti oleh virus tersebut? Terdapat pelbagai gejala yang pesakit akan alami seperti demam, batuk, sakit tekak, selesma, sakit badan, sakit kepala, badan berasa sejuk, dan lesu. Terdapat juga individu yang dijangkiti virus ini mengalami cirit-birit dan muntah. Kebanyakan orang yang dijangkiti hanya mendapat gejala atau tanda-tanda ringan. Namun begitu, terdapat sebilangan kecil pesakit, terutamanya golongan berisiko tinggi, mendapat gejala atau tanda-tanda teruk seperti jangkitan paru-paru, jangkitan otak, jangkitan jantung, serta menyebabkan penyakit yang telah dihidapi seperti asma bertambah teruk. Namun saya kurang pasti bagaimana kita boleh dijangkiti oleh virus influenza A tersebut. Oh, begini. Cara jangkitan virus influenza bermusim termasuk influenza A H1N1 di dalam komuniti adalah melalui cecair batuk atau bersin daripada pesakit yang dijangkiti influenza A H1N1. Titisan cecair pernafasan yang keluar akan terkena tangan pesakit, permukaan-permukaan atau tersebar ke udara. Seseorang boleh dijangkiti sama ada melalui pernafasan, melalui sentuhan dengan tangan pesakit atau menyentuh permukaan-permukaan yang tercemar dengan titisan cecair pesakit. Dalam masa yang sama, pesakit berpotensi menyebarkan virus ini selagi mereka mempunyai gejala penyakit ini. Biasanya sehingga 7 hari daripada tarikh mula mengalami gejala penyakit ini, terutamanya semasa demam. Adakah kamu tahu siapakah golongan berisiko tinggi untuk dijangkiti? Ya, saya tahu. Golongan berisiko tinggi terdiri daripada kanak-kanak, warga tua, wanita mengandung, dan mereka yang mempunyai penyakit-penyakit kronik seperti diabetes. Oh, begitu. Untuk pengetahuan kamu, terdapat juga pelalian vaksin influenza bermusim yang turut meliputi influenza A di fasiliti kesihatan swasta yang kini berada di pasaran. Ya, betul tuh. Bukan sahaja itu, terdapat juga ubat antiviral yang boleh digunakan untuk merawat penyakit ini. Ubat ini hanya diberikan kepada pesakit-pesakit yang dimasukkan ke hospital. Oh ya, Elise, saya juga terfikir, adakah pesakit influenza A H1N1 ini perlu dikuarantin? Pesakit H1N1 tidak perlu dikuarantin. Namun begitu, sekiranya seseorang individu itu berasa tidak sehat atau mengalami gejala selesma, mereka dinasihatkan untuk berada di rumah dan elakkan berada di tempat kerja, sekolah, atau tempat sesak. Selain itu, mereka perlu berehat dan meminum banyak air. Di samping itu, apabila batuk dan selesma, tutup mulut dan hidung. Jika menggunakan tisu, buang tisu yang telah digunakan ke dalam tong sampah. Bersihkan tangan segera dengan sabun dan air atau bersihkan dengan bahan cuci berasaskan alkohol. Jika perlu mendapatkan rawatan lanjut ataupun gejala bertambah teruk seperti demam dan batuk atau sakit tekak yang berterusan, hendaklah segera berjumpa dokter untuk pemeriksaan. Ini bermakna, jika pesakit positif H1N1 dan telah sembuh, beliau bolehlah hadir ke tempat kerja atau institusi biasa, bukan? Ya, tepat sekali. Dalam masa yang sama, orang awam perlulah mengamalkan langkah pencegahan seperti mengekalkan tahap kebersihan diri yang tinggi,
mengamalkan adab batuk yang baik, mengamalkan cara hidup yang sihat, dan bagi mereka yang mempunyai gejala influenza-like illness adalah dinasihatkan tidak pergi ke tempat tumpuan ramai atau tempat kerja dan perlu mendapatkan rawatan segera di klinik yang berhampiran. Baiklah Elis, terima kasih kerana sudi berkongsi ilmu pengetahuan mengenai virus influenza A H1N1 tersebut. Sama-sama Azra.